Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, seterusnya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, maka kita masih lagi dapat sama-sama dalam siri kuliah kita pada pagi ini. Dan InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tentang perbicaraan kita berhubung dengan kita dapati kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa seseorang. Baik. Syahadah yang ditolak oleh Allah SWT, artinya kita dapati kalimah syahadah ataupun kalimah tauhid ini kadang-kala kita dapati ada yang ditolak oleh Allah SWT. Artinya ada masa, ada ketika Allah tidak menerima syahadat seseorang. Katanya sudah menjadi kebiasaan manusia bersifat tidak pernah puas dengan apa sahaja yang dimilikinya. Ini sifat manusia, tak pernah rasa puas dengan apa yang dia miliki dalam menjalani kehidupan. Dia tidak ingin mati, bahkan tidak ingin untuk mengingati saat kematiannya. Kalau boleh kita, saat kematian pun dia tak mahu ingat. Artinya soal kematian ni soal yang tidak disukai oleh setengah-setengah manusia ini. Seboleh-bolehnya dia ingin hidup selama-lamanya. Ramai yang takut mati kerana enggan berpisah dengan keluarganya dan sayang untuk meninggalkan segala harta kekayaan. Itu puncanya. Kenapa manusia tidak suka pada mati? Satu, kita dapati dikatakan kerana dia enggan untuk berpisah dengan kaum keluarga dia, sahabat anda dia, jiran tetangga dia. Dan juga kita dapati sayang untuk meninggalkan segala harta kekayaan yang dimilikinya. Itu di antara. Dan juga pangkat dan juga kedudukannya. Maka mereka berterusan dalam keadaan lalai serta hidup bermegah-megah dan penuh dengan rasa kesombongan. Apabila tiba saat kematiannya, maka manusia sangat berharap supaya diberikan kesempatan untuk kembali hidup di dunia. Maka apabila datangnya ajal, maka manusia tadi sangatlah berharap kalau bolehnya ianya dikembalikan semula ke dunia. Kerana apa? Kerana menyesal di atas perbuatannya selama ini yang tidak mempunyai bekalan yang secukupnya. Maka barulah saat tibanya malikul maut, baru dia sedar. Kerana di waktu itu ditayangkan semua apa yang dilakukan sebelum ini. Semua ditayang. Semenjak daripada balik dia sampailah keadaan dia hidup yang terakhir, ditayang. Jadi dia sudah tentu melihat banyak ruang-ruang yang ditinggalkannya yang selama ini.
disebabkan kelalahan dia, kelekaan dia dengan harta benda, kedudukan, pangkat dan kebesaran tadi. Bagi seorang kafir, dia berharap agar dapat memeluk Islam. Orang kafir di waktu ini sangat mengharapkan dia untuk peluk Islam. Manakala seorang yang banyak dosa pula, dia mengharapkan peluang agar dapat bertaubat. Perkara ini diceritakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhum ila yaumi yub'atsun. Yang bermaksud, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu apabila datang kematiannya, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, semoga aku dapat melakukan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Maka Allah menjawab, sekali-kali tidak. Kalla, Allah kata sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya sahaja, dan di hadapan mereka ada barzah, artinya ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini kita lihat, artinya menunjukkan bagaimana sifat penyesalan manusia yang kufur, engkar kepada Allah apabila berdepan dengan kematian. Mereka mahu minta kepada Allah supaya dihidupkan kembali dengan tujuan mereka untuk jadi orang baik-baik. Orang baik-baik iaitu orang yang soleh, dan untuk mereka melakukan segala amal kebajikan yang tertinggal sebelum ini. Tapi Allah menafikan. Kalla, artinya selama-lama Allah kata tidak akan kamu kembalikan. Ini apabila nyawa berada di tengkorak, pengakuan keimanan ataupun akuan taubat seseorang tidak diterima lagi. Ini sebagaimana firman Allah SWT, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Allah menegaskan, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanya taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Itu taubat di sisi Allah, lantaran orang yang mengerjakan kejahatan. Kenapa? Kerana jahil dia, kerana tak tahu dia. Kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu kami telah sediakan siksaan yang pedih. Sebab itulah kita dapati kita diminta apabila kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, artinya diminta secara cepat-cepat untuk kita bertaubat, kembali bertaubat kepada Allah SWT. Setelah kita tahu pelakuan kita, perbuatan kita itu adalah bercanggah, bertentangan dengan syariat Allah SWT, maka segera kita bertaubat. Jangan kita menangguh-nangguhkan, kerana apabila kita tangguh, apabila sampainya waktu ajalnya baru kita nak bertaubat, maka taubat kita ditolak oleh Allah SWT, kerana pintu taubat di waktu ini tertutup. Lagi pun kita kena ingat, apabila dosa yang kita lakukan
dan kita membiarkan tanpa bertaubat, kerana kita tunggu dulu, kita kena ingat, umpama orang ni seperti orang yang minum racun, kata Imam Al-Ghazali. Apabila dia minum racun, dinasihat supaya pergi jumpa doktor untuk buang racun yang ada dalam tubuh dia, maka dia kata biarkan. Apabila dibiarkan, racun-racun tadi akan menyerap masuk pada setiap sendi tulang dia, akan membahayakan dia. Maka begitu juga dengan dosa. Kalau kita biarkan dia, artinya lama kelamaan seseorang itu merasa kalih dengan dosa, kalih dengan membuat maksiat. Dan ini membahayakan seseorang. Akhirnya dia rasanya tak rasa sedih, tak rasa duka cita apabila dia buat maksiat dan dosa. Sebab itulah kita lihat orang sekarang, oleh kerana dia selalu berbohong, selalu itu ini, apabila dia berbohong tu, dia sanggup berbohong depan orang ramai, apa kita dapati tak ada rasa wajah, hai muka dia tu rasa malu pun tak ada. Berseluruh biasa saja. Sedangkan orang kalau betul-betul beriman kepada Allah, dia nak bercakap bohong tu, hai muka dia akan berubah. Kenapa? Takut gerungan kepada Allah SWT. Tapi orang apabila biasa dengan benda-benda yang tak baik, benda yang tak bagus, ini kita bagi mereka tak ada rasa apa-apa. Jadi Rasulullah SAW juga menjelaskan bahawa taubat seseorang itu diterima selagi nyawanya belum sampai di tengkorakkan. Seseorang yang bertaubat sebelum kematian, maka dia telah melakukan taubat yang sebenarnya. Asalkan dia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Taubat tadi penuh ikhlas, betul-betul menyesal atas perlakuan buruk dan dosa yang dilakukannya tadi. Jika datang sakaratul maut, maka taubat tidak berguna lagi di sisi Allah SWT. Artinya kalau dekat nak mati dalam keadaan nyawa di tengkorak, barulah kita dapati nak bertaubat, Allah tak akan terima. Oleh kerana kematian itu datangnya dengan mendadak dan secara tiba-tiba, wajiblah ke atas orang-orang yang beriman segera melakukan taubat nasuha selagi diberi kesempatan. Kerana kita dapati mati ini, walaupun diberi tanda-tanda sebelum kedatangan Malikul Maut, ada tanda-tanda bagaimana yang kita telah baca dalam kuliah kita yang lepas, bahawa antara tandanya mata kita terang jadi kelabu, rambut kita hak hitam putih beruban, telinga kita kurang dengar, kulit kita berkedut, ingatan kita lupa, sendi tulang kita semuanya rasa sengal-sengal dan sakit. Ini alamat dia. Tapi kedatangan pada masa yang tepatnya tak ada siapa tahu. Ini sebagai perutusan memberi peringatan. Tapi bilanya, time dia, waktu dia tak ada siapa tahu. Sebab telah dikatakan kedatangan Malikul Maut ini dia datang secara mengejut, secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Maka sebab itu menjadi kewajipan pada kita ni, kalau ada dosa kita kena taubat. Jangan kita tunggu, kan kita tak tahu ajal kita, entahkah kita dapati pagi ke petang ke tengah hari ke malam ke, kita tak tahu. Dan kita selalu orang kata membuat persiapan persediaan untuk menyambut kedatangan tamu yang tidak diundang tadi. Baik, kita kisah Firaun. Dalam perbahasan ini, penulis memamparkan tragedi menimpa Firaun dalam peristiwa beliau dan bala tenteranya. Ditegelami Laut Merah, kebinasaan mereka menjadi contoh betapa kerugian yang menimpa golongan yang kafir dan zalim apabila pengakuan keimanannya telah ditolak oleh Allah SWT tatkala nyawanya hampir dicabut. Firaun ini yang begitu gah dan megahnya dia, sombongnya dia, takaburnya dia, tapi kita kena ingat di saat akhir dia juga
mengaku beriman pada Allah SWT. Bila di saat dia, semasa dia berada dalam keadaan tenggelam di Laut Merah, tapi tak, keimanan dia ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana di saat yang akhir dah, artinya semasa nyawa duduk di halkum dah, baru dia nak beriman pada Allah SWT, maka Allah tolak. Sebab itu kita sebagai contoh pada kita dia. Firaun adalah seorang maharaja pada zaman Nabi Musa AS. Cengkaman kekuasaannya sangat kuat dan berpengaruh. Kerana itulah dia menjadi terlalu bongkok, meninggal, sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mendakwa dialah pencipta manusia dan alam semesta. Siapa dia mengaku dialah yang buat manusia, yang buat alam semesta ini. Allah SWT menyebut di dalam kitabnya, fahasyarna panada faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia iaitu Firaun mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu ia berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia kumpul orang ramai, lalu dia pun bersyarah, cakap, dia kata, akulah Tuhanmu hak paling tinggi sekali aku. Tak ada dah Tuhan lain selain pada aku. Baik. Mimpi Firaun. Iman As-Sudi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain bahawa pada suatu ketika Firaun bermimpi seakan-akan dia melihat api membakar di Baitul Maqdis sehingga marak di seluruh kota Mesir. Hal yang sama juga berlaku ke atas kaum Qibti. Kaum Qibti pun namun api tidak pula membakar Bani Israel. Kaum Bani Israel ni kita dapati selamat daripada api tadi. Ekoran mimpi tersebut, Firaun mengumpulkan seluruh ahli nujumnya dan penafsir mimpi bagi mengkhabarkan alamat mimpi tersebut. Menurut ahli-ahli nujum dan tukang tafsir mimpinya, akan lahir seorang kanak-kanak lelaki daripada keturunan Bani Israel yang akan mengancam kekuasaan Firaun serta mengambil tempatnya sebagai penguasa. Kanak-kanak itu kelak yang bakal mengusir Firaun serta kaumnya dari bumi Mesir serta menggantikan agama Firaun dengan agama yang baru. Itu siapa? Nabi Musa AS. Jadi setelah mendapat petanda mimpinya, Firaun mula melancarkan gerakan mencari setiap wanita yang hamil. Mana-mana saja terdapat wanita yang hamil, maka kita dapati lalu apabila melahirkan anak laki-laki lalu dibunuh. Dan kita dapat ini berlakunya pembunuhan ini bukan sedikit. Bagaimana saya sebutkan, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir menyatakan bahawa sedikit atau ramainya yang dibunuh oleh kita dapati Firaun anak laki-laki ni sebanyak 90,000 orang. 90,000 kanak-kanak dibunuh. Kita dapat bukan bilangan yang sedikit, tak ramai. Tapi ini perancangan Firaun. Firaun yang merancang, tapi Allah, perancangan Allah lebih teliti lagi, lebih hebat lagi. Ini yang Allah kata wa makaru wa makarallah. Mereka dah membuat perancangan buruk dia. Wa makaru wa makarah wallahu khairul makirin. Dan Allah dah, perancangan Allah itu lebih hebat lagi daripada perancangan manusia. Sebab itulah kita lihat walaupun Firaun ni membunuh 90,000 kanak-kanak ini, tapi kita dapati kanak-kanak yang akan merapah tahta kerajaannya dan menjatuhkan kuasanya, dibesar, dididik, diasuh dalam istananya sendiri. Tak terlintas dalam fikiran Firaun, mungkin anak-anak inilah yang akan
orang katanya menjatuhkan kerajaan, tak terfikir langsung. Ini perancangan Allah. Sebab itulah kita lihat orang sekarang, dia boleh tipu, buatlah nak tipu, nak apa-apa, boleh tipu. Tapi dia kena ingat ada lagi kuasa Allah SWT mengatasi kuasa mereka. Cuma apa yang penting pada kita, artinya kita selalu memohon doa pada Allah SWT, tak bermunajat pada Allah banyak-banyak dalam kita nak berdepan ni. Mungkin tak sampai 100 hari lagi dah kita nak berdepan ni. Kita kalau kita lihat dari sudut zahirnya, memang kita berdepan dengan cukup benda yang cukup menyukarkan kita. Tak, kalau kita lihat di Selangor tu, paling kurang dong pun yang pengundi nak pengundi hantu hak pindah apa ni 10,000 setiap dong. Ada yang tak sampai 20,000. Dari sudut logiknya memang, dari sudut zahir atas kertasnya kita out. Tapi apa yang kita harapkan dari sudut itu perancangan mereka, tapi Allah lebih, perancangan Allah lebih hebat. Maka apa yang ada pada kita saja pohon doa pada Allah. Sebab itulah kita diberi pesanan sekarang ni, tak, artinya kita banyakkan bermunajat pada Allah. Kita duduk di markas kita di mana-mana hari ni, apabila kita buka bilik gerakan dan sebagainya, tak, sebahagian kerja, sebahagian semayang hajat, berdoa, pohon pada Allah. Ini yang dituntut. Jangan kita ghirah hanya menampak bendera, menampak poster, tapi nya tak ada kita hubungan kita dengan Allah. Jangan. Mesti ada segulungan. Bukan pergi setakat nak minum dak, air dak, nak makan mi, tapi kita hendaklah dak banyak bermunajat pada Allah. Biar ada segulungan duknya bertasbih, mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting pada kita. Maka bagaimana kita lihat perancangan Firaun yang begitu hebat tadi. Baik. Musa membesar di istana Firaun. Nabi Musa ni dibesarkan dia dalam istana Firaun. Bermula kehidupan baru katanya. Anak tersebut dalam istana Firaun, begitulah kehendak Allah SWT yang menjadikan Firaun memburu musuh di luar istana. Dia duk buru musuhnya hak luar dalam istana dia. Tapi hak dalam istana dia tak sedar. Sedangkan musuh itu dalam jagaannya sendiri. Meskipun Firaun itu cukup sombong mendakwa dirinya sebagai Tuhan, namun dia sebenarnya diperbodohkan oleh Allah SWT. Allah memperbodohkan dia sehingga sedikit pun tidak menyangka bayi yang berada dalam jagaannya itulah yang bakal memberi ancaman besar terhadapnya. Demikianlah kekuasaan Allah SWT yang menuntut rahsia tersebut. Allah tuntut rahsia dia, tak ada cerita sikit pun dalam fikiran dia. Sehingga Musa tinggal dan membesar dengan aman dalam istana Firaun. Dalam satu kejadian, Musa telah membantu seorang laki-laki yang berbangsa Bani Israel yang bergaduh dengan seorang Qibti, sehingga mengakibatkan kematian laki-laki Qibti tersebut. Ekorannya timbullah pertelingkahan di antara Musa dengan Firaun yang membawa penghijrahannya ke Madian. Paksa Firaun nak kita dapati tak berhijrah menuju ke Madian, kerana nak diacan oleh Firaun untuk orang katanya dihalau oleh Firaun tadi. Di sana Musa bertemu dengan Nabi Syuaib, lalu mengawini salah seorang daripada putrinya. Setelah sekian lama Nabi Musa ini berada di Madian, maka Nabi Musa kembali ke Mesir dengan membawa isterinya. Ini kisahnya tak? Nabi Musa menerima risalah kenabian. Dalam perjalanannya ke Mesir, Musa melewati Gunung Thur, dan di sana dia telah menerima risalah daripada Tuhannya dan diperintahkan untuk menghadapi Firaun dengan ditemani oleh saudaranya. Siapa dia? Nabi Harun alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Musa
supaya pergi dakwah Fir'aun. Dengan siapa kita dapati? Dengan Nabi Harun alaihissalam. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, fa'atayahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Maksudnya, maka datanglah kamu berdua, kata Allah, kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyeksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu ditimpakan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan itu dilimpahkan, bukan ditimpa, dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa siksaan itu ditimpakan terhadap orang-orang yang mendusta dan berpaling. Ini kita dapati seruan Nabi Musa berserta saudaranya Harun kepada Fir'aun. Maka dalam Al-Quran surah Taha ayat 49, 50 hingga 50, Allah SWT menceritakan dialog di antara Musa dengan Fir'aun sebagaimana berikut, yang bermaksud Musa, maka Fir'aun berkata kepada Musa, siapakah Tuhanmu berdua? Tanya Fir'aun kepada Nabi SAW, siapa Tuhanmu berdua ni? Wahai Musa, Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikannya petunjuk. Itulah Tuhan kami. Dalam surah Asy-Syu'ara pula Allah SWT menceritakan, qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umruka sinina wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu ataupun menjaga kamu di kalangan keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak? Artinya Fir'aun bakit bahawa mu ni duduk dalam istana aku jaga mu dari semenjak mu kecil lagi, semenjak mu kanak-kanak lagi, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang tidak membalas budi, kata Fir'aun. Kamu tak perbuatannya yang kamu lakukan itu apa dia? Pernah Nabi Musa tadi yang menumbuk orang Qibti yang berbalah dengan laki-laki Bani Israel, apabila ditumbuk oleh Nabi Musa sehingga laki-laki tak dimati. Kuat tak kuat penumbuk Nabi Musa, kena tumbuk mati. Ini kisahnya apabila berlakunya permusuhan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Tapi Allah kata, ya Musa, kamu ni jenis orang tak kena budi. Ini jawab kan, macam orang sekarang ada atau tak kena budi, tak kerajaan dan sebagainya nak lawan semacam, kira nak lawan tak kena budi dah. Jadi benda hak bangkit macam ni bukan sekarang, dulu pun ada dah, kita dapat tidak. Jadi Nabi Musa bukan tak kena budi, tapi dah apabila kamu buat salah, buat tak betul, takkan kita nak kata betul juga? Tak. Artinya tak. Ini Islam mengajar kita akan menghormati seseorang itu selama dianya berada atas syariat Allah. Tapi kalau dia tak terpesong daripada dasar syariat Allah, maka kewajipan kita memberi nasihat, memberi teguran. Tak boleh kita duduk diam, tak boleh. Sebab orang duduk diam lihat benda muka, benda maksiat ni, dia anggap sebagai syaitan-syaitan bisu. Bagaimana Allah kata, as-sakitu anil haq fasyaitanu akhras.
Orang yang dia daripada kebenaran, ialah mereka itulah merupakan syaitan-syaitan bisu. Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya. Akhirnya nak membuktikan bahawa Musa ni bukan sahaja marinya duk dakwa dak. Dia ni sebagai utusan Allah yang diutuskan oleh Allah untuk mengajak Firaun. Maka Nabi Musa membuktikan dia bahawa dia ni merupakan utusan Allah dengan mukjizat. Lalu Allah SWT berfirman, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjuni. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Firaun berkata, sesungguhnya jika kamu menyembah Tuhan selain aku, kalau kamu ni sembah Tuhan selain pada aku, kata Firaun, aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjara. Aku akan penjara kamu, tangkapmu, aku masukmu dalam penjara kalau kamu mengatakan ada Tuhan lain selain pada aku. Maka qala, maka kata Nabi Musa, lalu Nabi Musa berkata, awalau ji'tuka bi syai'in mubin, dan apakah kamu akan melakukan itu, akan mempenjarakan aku sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata. Aku akan buktikan kepadamu suatu keterangan yang cukup nyata, jelas bahawa ini merupakan mukjizat daripada Allah SWT. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin, wa nadha'a yadahu fa'idha hiya bayda'un lin-nadhirin. Firaun berkata, datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi apabila Nabi Musa kata, kalau aku dapat tunjuk bukti yang nyata padamu, apakah kamu nak sumbat aku dalam penjara juga? Lalu Firaun kata, tunjuk apakah bukti kamu yang nyata tadi, kalau kamu benar-benar di atas dakwaan kamu. Maka fa'alqa ansahu fa'idha hiya thu'banun mubin, maka Musa melemparkan tungkaknya, lalu tiba-tiba tungkak itu menjadi ular yang nyata. Tungkak Nabi Musa apabila dilempar jadi ular, dan dia menarik tangannya dari dalam bajunya. Tangan masuk tangan dalam baju, apabila keluarnya tangan daripada bajunya itu, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihat. Tangan Nabi Musa putih berseri-seri, bersinar apabila orang lihat tangan dia, dia buat keluar daripada bajunya tadi. Setelah melihat sesuatu yang luar biasa berlakulah di hadapannya, maka Firaun bertindak mengumpulkan sebilangan ahli-ahli sihir untuk menghadapkan, untuk berdepan dengan Nabi Musa AS, berlawan sihir. Sejauh mana hebatnya kita dapati tungkak Nabi Musa tadi, ular Nabi Musa tadi. Mukjizat melawan sihir. Di dalam surah Taha ayat 65 hingga 73, Allah SWT menceritakan dengan lebih lanjut. Kita dapati itu firman Allah SWT, qalu ya Musa inna an tulqiya wa imma an takuna awwala man alqa. Qala alqu fa idza hiya hibaluhum wa asiyahum wa yukhayyilu ilahi min sahrihim innaha tas'a. Artinya setelah mereka berkumpul, mereka berkata, wahai Musa, pilihlah, apakah kamu yang akan melemparkan dahulu, ataupun kamikah orang yang mula-mula melemparkan? Apa yang kata? Sekarang ni pilih, kamu nak lempar dulu ke Musa tungkakmu ni, ataupun kami, itu tukang-tukang saya ni, akan melempar dulu tungkak dia. Maka apa Nabi Musa kata? Nabi Musa menjawab, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tungkak-tungkak mereka, tali-tali tukang sihir Firaun tadi dan tungkak-tungkak tukang sihir Firaun tadi
terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayak cepat, merayak macam ular. Tali tungkak tukang sihir Firaun tadi. Lantaran sihir mereka, maka timbullah perasaan takut di hati Nabi Musa. Mai rasa takut Nabi Musa. Lalu Allah kata apa? Qulna la takhaf, ya? Innaka antal a'la. Lalu kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul ataupun yang akan menang. Hai Musa, jangan takut. La takhaf, Allah kata. Kenapa? Karena kamu akan menang. Allah harus dikatakan innaka ta. Lalu Allah menyatakan wa alqaf ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yaflihu sahiru haitsu ata. Dan lemparkanlah, kata Allah, apa yang ada di tangan kananmu. Wahai Musa, melempar apa yang ada tangan kanan kamu, itu tukar dia tadi. Nascaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Tukang sihir tidak akan menang. Ini kita dapat penegasan. Maka apabila Nabi Musa melemparkan tungkaknya, maka tungkak itu pun bertukar menjadi ular yang besar, menelan ular-ular tukang sihir tersebut. Melihat kejadian itu, ahli-ahli sihir Firaun meyakini bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukanlah sihir, tetapi mukjizat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka semuanya tersungkur sambil bersujud kepada Allah SWT. Siapa tukang-tukang sihir tadi? Dan terus menyatakan keimanan kepada Allah SWT, iaitu Tuhan semesta alam. Firaun amat murka di atas kejadian yang tidak disangka-sangkakan itu, lalu membunuh seluruh ahli sihirnya yang berpaling tadah itu. Ini kita lihat. Di sini menunjukkan kepada kita apabila berlaku perlawanan, kita dapati tadi bahawa tungkak Nabi Musa apabila dilempar jadi ular, makan habis, ditelan habis. Kita dapati ular-ular tukang sihir tadi, yang menyebabkan tukang sihir ini menyatakan ini bukan sihir. Hak Nabi Musa, ular Nabi Musa bukan sihir. Kenapa? Kerana di waktu itu tidak ada orang yang dapat mengatasi lebih bijak, lebih pandai daripada tukang sihir Firaun. Tak ada manusia. Sebab itulah tukang sihir tadi dia perang tahu dah, tak ada orang boleh mengatasi. Kalau ada lagi, ini bukan kerja sihir, tapi ini merupakan mukjizat daripada Allah. Sebab itulah apabila dia lihat benda itu, terus kita dapat dia beriman dan sujud pada Allah selalu. Beriman pada Allah SWT. Yang menyebabkan kalau kita lihat seterusnya dalam surah Taha ini, sehingga Firaun menyatakan kepada tukang sihir, dia kata, tak, apakah kamu beriman sebelum mendapat keizinan daripada aku? Kepada maka tukang sihir tidak mengendahkan apa dia kata. Dalam kisah disebutkan, kata tukang sihir, apa saja yang kamu mahu hukum ke atas aku, buatlah. Yang mana kita dapati Firaun mengacangkan dia akan dibunuh dan akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan akan dipascum, katanya disolo dengan pelepah-pelepah tamak. Maka jawab tukang, faqdi ma anta qadim. Tukang sihir kata, putuslah apa yang kamu kena putus. Innama taqdi fi hadhil hayatid dunya. Kamu boleh putuskan, boleh hukumkan dalam kehidupan ini di dunia, tapi di akhirat kamu akan berdepan dengan azab siksa Allah dengan lebih yang lebih parah lagi. Ini kita dapati orang apabila nampak benar-benar terus beriman. Kalau kita lihat tukang sihir ini anak buah Firaun, orang didikkan Firaun, tapi apabila nampak kebenaran tak ada, terus dia beriman selalu. Tidak sebagaimana orang sekarang, walaupun dia nampak benar tu tak betul, salah, bercanggah, bertentangan dengan syariat Allah, tapi dia kekal di atas kebatilan lagi. Tak boleh nak tinggal.
Tak boleh nak buang benda kesalahan dia tadi, sedangkan dia mengaku beriman kepada Allah. Ini jadi sikap macam inilah yang kita dapati yang dianjurkan oleh Islam. Artinya dalam kehidupan kita ni, apabila kita lihat benda tu salah, benda tu tak betul, nak bertentangan, bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, maka teruslah, cepat-cepatlah kita kembali beriman kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita dapati apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada pada sisi manusia ini. Baik, kesombongan Firaun dan kekejamannya. Selain peristiwa yang dipaparkan di atas, terdapat beberapa lagi kejadian yang menunjukkan bahawa Firaun berterusan menunjukkan kesombongannya serta melakukan kekejaman. Antaranya, satu, memerintahkan menterinya. Menteri dia dikenali dengan Haman. Haman ni menteri Firaun, untuk membina sebuah bangunan tinggi supaya dapat melihat Tuhan Nabi Musa. Pernah Firaun dia perintah pada menteri dia yang bernama Haman ni supaya buat bangunan, dengan tujuannya dia nak menginta, nak lihat Tuhan Nabi Musa. Ini sombong, angkuhnya dia. Yang kedua, memanah langit, memanahkan langit dan membuat dakwaan bahawa aku telah membunuh Tuhan Musa. Kenapa dia nak panah ke langit ni dengan dakwaan aku nak bunuh Tuhan Nabi Musa? Egonya kita dapat tidak, sombongnya tak manusia Firaun ini. Dan mendakwa dirinya sebagai Tuhan, itu keegoan. Dan membunuh Masyitah, iaitu pengasuh puterinya, disebabkan keimanan kepada Allah SWT. Kita lihat Masyitah berserta keluarganya, suami dan anaknya dibunuh oleh Firaun semata-mata kerana Masyitah dan keluarganya beriman kepada Allah SWT. Dan yang seterusnya kita dapati menyeksa dan membunuh isterinya Asyah kerana beriman kepada Allah SWT. Isteri Firaun ni beriman kepada Allah. Asyah telah pun dibunuh oleh Firaun kerana semata-mata beriman kepada Allah SWT. Dan inilah apa yang dijelaskan oleh kita dapati Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang menyata, wahai Muhammad, mereka duduk lawan, duduk tetamu bukan kerana lain, semata-matanya kamu beriman dengan Allah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menentang kamu, wahai Muhammad, melainkan kamu beriman dengan Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Itu dia. Artinya kita lihat musuh-musuh Allah amat tidak suka sekali hamba-hamba Allah ni beriman pada Allah SWT. Kalau boleh dia nak jadinya kira manusia ni rusak semua atas muka bumi ni macam dia. Tangan. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah kezaliman Firaun mencapai kemuncaknya, Allah SWT memerintahkan Nabi Musa supaya membawa Bani Israel berjalan pada malam hari menuju ke Sinai. Sinai ni tempatnya berada di Palestin sekarang. Apabila rancangan Nabi Musa itu diketahui oleh Firaun, dia pun mengarahkan bala tenteranya, iaitu Firaun mengalah bala tentera dia untuk mengejar Nabi Musa bersama kaumnya. Apabila Nabi Musa dan kaumnya tiba di tepi pantai, kaumnya itu merasa takut kerana menyedari kedatangan Firaun dan tenteranya yang sedang menghampiri dari belakang. Jadi kita dapati ini suasana saat yang paling gentir kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Depannya laut, belakangnya Firaun bersama bala tentera mengejar dia. Adat katanya mati situlah. Nak lawan memang tak mampu nak lawan Firaun dan bala tentera tadi. Tapi kita dapati Allah SWT mahwahyukan pada Nabi Musa supaya tungkak yang ada tu disuruh pukul ke dalam laut. Bagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr
fanfalaqa fakana kullu firqin katuril azim. Lalu kami, kata Allah, wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tukakmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Apabila Nabi Musa ni pukul tukaknya ke dalam laut, air laut tu bergelombang macam gunung, kita dapat terbelah dua. Gambar macam kata lebuh raya, yang membolehkan Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israel itu tak menyeberangi untuk pergi ke zona Sinai ini, kita dapat. Nabi Musa dan kaumnya pun menyeberang lautan yang terbelah itu. Apabila Firaun dan tenteranya sampai, dia amat terkejut apabila melihat kejadian yang luar biasa yang berlaku di hadapan matanya sendiri. Terkejut lihat laut yang terbelah tadi, di mana lihat Nabi Musa bersama dengan pengikutnya berada di tengah, di tengah-tengah dah. Kemudian Firaun dan tenteranya menyeberangi lautan yang terbelah itu di belakang Nabi Musa dan kaumnya. Ketika berada di tengah-tengah lautan, takdir Allah SWT menimpanya, lalu lautan yang tadi terbelah kini kembali kepada asalnya. Ketika hampir tenggelam, Firaun sempat berkata, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini kita lihat Firaun ni sepatutnya apabila dia lihat benda luar biasa berlaku depan mata dia, laut ni boleh terbelah, patut dia mikir dulu, nanti aku pergi kejar Musa bersama kaum Bani Israel. Tak, di tengah-tengah ni mari air ni bertakut semula, tak terlintas dalam fikiran dia macam tu. Patutnya fikir ini kita. Ini dia katakan Allah memperbodohkan perancangan Firaun tadi. Tak mari mikir dia benda-benda tu. Apabila dia kejar sampai di tengah air ni, laut tadi bertangkut semula. Maka dalam keadaan suasana yang genting, yang lemah inilah, maka akhirnya Firaun kata apa? Qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata dia, aku percaya, aku beriman bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai atau diimani oleh kaum Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Artinya kita di akhir hayat Firaun, dia juga melafazkan kalimah tauhid, tapi malamnya syahadah yang dilafazkan oleh Firaun ditolak oleh Allah SWT. Allah tak terima. Kenapa? Kerana berada di saat yang telah pun tertutup pintu taubat tadi. Syahadah yang tertolak. Menurut Sa'id Yusuf Abu Azir, taubat yang dilakukan oleh Firaun ketika dia dikelilingi bahaya sudah tiada berguna dan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini kerana keadaannya sama dengan keadaan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Macamlah dia orang ni, macam orang berada dalam sakaratul maut. Tak, kalau dia ni kafir, nak masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, kalau dia ni orang Islam berdosa, nak taubat pada Allah, tak akan diterima oleh Allah SWT. Meskipun Firaun menyatakan kesaksian kepada Allah SWT, namun begitu Allah SWT menolaknya kesaksiannya pada saat-saat terakhir, ditempelakkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Allah kata, apakah sekarang baru kamu percaya, baru kamu nak beriman, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu lagi.
dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Minal mufsidin, orang yang suka melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Maka pada hari ini kata Allah, fal yaum nunajjika bi badanik. Hari ini Allah kata kami menyelamatkan tubuh badan kamu. Tujuan apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pengajaran, pengiktibaran pada mereka yang datang selepas kamu. Artinya tubuh badan Firaun sebagaimana saya sebutkan sebelum ini, tak hancur tu bukan semata-mata kepandaian, kebijakan ahli-ahli sains di zaman Firaun menciptakan satu obat boleh mengawet manusia ni sampainya mayatnya tak hancur. Tapi Allah menyata sendiri dalam Quran, Allah yang menyelamatkan badan Firaun. Allah menyelamatkan. Tapi kalau kita tak belajar, kalau kita tak baca Quran, kita pergi lihat banyak orang, Allah bijaknya ahli sains, pandainya mereka dak. Obat ni yang boleh mengawet mayat Firaun sampai tak hancur. Tapi apabila kita belajar, kita baca Quran, kita mendengar ini, kita pergi lihat mayat Firaun, inilah yang Allah kata, Allah yang menyelamatkan. Kenapa Allah selamat? Allah tidak katanya apabila Firaun ni tenggelam dalam laut, biar hanyut pergilah dalam laut tu. Tapi Allah kata supaya apa? Allah kata litakuna liman khalfaka ayah, kerana Allah mahu jadikan mayat Firaun sebagai pengajaran, pengiktibaran pada mereka yang datang selepas Firaun tadi. Tapi kita lihat sebenarnya saya katakan berapa ramai. Tak kurang juga kita orang Malaysia. Ada kadang-kadang kita pergi melancung, pergi Mesir dulu, pergi di muzium lihat mayat Firaun, lepas tu bagi Madinah, lepas tu bagi Mekah, maka balik ke Malaysia. Ada setengah tu pergi, kita dapati tak buat umrah dulu, lepas tu baru pergi ke Mesir, daripada Mesir balik ke Malaysia. Lihat, tapi kelakuan dia, perangai dia, pemahaman dia tak berubah juga. Jadi hak karat biru situlah kita dapati dah, tak berubah. Hak jenis tak minat masjid surau, tak minat situlah, marilah apabila balik daripada umrah tadi, marilah sehari 2 hari masjid, lepas tu gharibal ghuyub kata, tak nampak. Hak jenis fahaman hak tak betul pun tak faham situlah. Dia merasakan harta dia, merasakan pakat kebesaran dia, kedudukan dia boleh menyelamatkan dia. Sedangkan Allah kata aku nak jadikan mayat Firaun, sebab itulah aku selamat, tujuan untuk menjadi pengajaran dan pengiktibaran. Kita pergi lihat sepatutnya orang aku ni walaupun duit banyak, walaupun aku berpangkat, tapi akhirnya aku jadilah, apakah aku sanggup nak jadi macam Firaun, ataupun aku nak jadi sebagai Nabi Musa dan para pengikut. Sepatutnya begitu. Sebab itulah Allah menegaskan, wa inna katsiran minan nas an ayatina ghafilun. Allah kata sesungguhnya kebanyakan daripada manusia ni, Allah kata tentang ayat-ayat kami, tentang ayat-ayat Allah, la ghafilun, mereka lupa. Walaupun dia lihat dengan mata kepala dia, walaupun dia baca ni, kita dapati Quran, tapi dia lupa kepada Allah SWT, lupa pada hari akhirat, lupa pada kematian dan sebagainya, lupa pada dosa pahala. Ini Allah sebut pada kita, bukan sikit, kathir, ramai. Batu dalam hidup kita ni, kalau nak ikut manusia ramai, rusak. Islam tak mengajar kita ikut orang ramai. Islam mengajar kita ikut, tak salah betul, kena tak kenanya dengan perintah dan kehendak Allah SWT. Walaupun orang ramainya pakai ikut tak, hak benar tak betul, maka kita walaupun sikit, kita mesti kita ikut kehendak Allah dan Rasul. Sebab itulah kita ni, kita kena ingat, kita ni hamba yang diperintah, Al-Abdul Ma'mur, hamba Allah yang diperintah oleh Allah, Ma'mur, yang menjalankan perintah Allah sebagai hamba. Apa Allah suruh kita kena buat, apa hak Allah larang kita kena tinggal.
al-abdul ma'mur. Apabila kita jadi hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah, maka insya-Allah kita akan lahirkan hamba yang macam mana? Al-abdul ma'mur, hamba yang aman bahagia, aman damai. Ma'mur min ain min wara. Ma'mur ni hamba yang selesa, hamba yang bahagia, hamba yang berada dalam keadaan aman sentosa. Bila apabila kita jadi hamba yang ma'murun, min alif hamzah min wara, ma'mur ni yang perintah, yang kena perintah. Itulah bagi kita tidak perlu. Nah, kalau aku buat perintah Allah ni, apa aku dapat? Apa aku boleh? Nak beri apa pada aku? Ini bukan. Itu bukan kerja kita. Kerja kita buat apa hak Allah suruh. Yang menentukan pada kita apa kita boleh, apa kita dapat, tu bukan kita, tapi Allah yang menentukan. Kerana Allah sebagai Allah war-Razzaq. Allah sebagai pemberi rezeki. Kita tak. Nak kadang-kadang kita tu, kalaulah kawan ikut demo boleh bagi apa kawan? Kita bukan dituntut, diminta supaya kita tak ikut, tapi kita hendaklah jadi hamba Allah yang dikenakan perintah, melaksanakan perintah Allah SWT. Maka insya-Allah kalau kita hidup ini mengikut apa yang Allah perintah pada kita, maka kita akan jadi hamba Allah yang makmurun, yang akan hidup aman damai, aman sentosa, dan juga dengan penuh kebahagiaan. Jadi insya-Allah karena setakat itu dulu. Jadi katanya peristiwa yang menimpa Firaun tersebut memberi iktibar kepada seluruh umat manusia, semua umat manusia, bukan di kalangan kaum Bani Israel, bukan di kalangan orang Arab, bahkan semua manusia di atas muka bumi ini, bahawa pengakuan iman seorang kafir itu tidak diterima lagi oleh Allah SWT pada saat nyawanya dicabut. Artinya saatnya nak berpisahnya roh daripada jasadnya tadi kita. Itulah. Jadi insyaAllah setakat ini nanti kita akan sambung nanti keringanan sakaratul maut. Ni kita kena ingat. Apabila malikul maut datang untuk ambil nyawa kita ni, kadang-kadang ada orang hak ringan, ada kadang-kadang orang hak berat. Artinya tak sama antara seseorang kan. Dan orang hak ringan ni sikit saja dibandingkan orang hak berat apabila kita berdepan dengan sakaratul maut ini. Jadi aku qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq فتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والبركة والصحة والعافية والسلامة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. مولانا دعوة فيها سلامك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.